Tak tahu nak belajar kat mana? Jom ikut Mira. Seronoknya belajar di UCAM. Jom sertai Mira dan daftar secara online di www.ucam.edu.my dan follow like media rasmi kami. Begin here, achieve beyond. Hey SPM and CPM leavers, are you still searching of what you want to do, or are you still searching of what you want to pursue? Come and join us now at UCAM, University College of Agriculture Malaysia, an institute owned by Rizda. Here in UCAM, you can see various levels of program being provided here, such as Masters, Bachelor's, Diploma, and also Foundation. Here in UCAM, you can also immerse yourself in all sorts of fields, such as agriculture, aquaculture, landscape, management, livestock, IT, business, and many more. So what are you waiting for? Come and join us now by register online at www.ucam.edu.my. I'll hope to see you soon. Alright, okay. Hi everyone, Assalamualaikum. Welcome back to Pep Talk with Madam Safi. Jadi apa khabar semua? Semoga semua yang bersama-sama dengan kita pada hari ini diberi kebaikan dunia dan akhirat dan dilindungi daripada wabak dan segala penyakit lah. Alright. Jadi hari ini cuaca sangat baik. Sekejap ya, saya sekejap. Alright. Okey, ada masalah sekejap saya tengah buka saya punya FB supaya saya boleh baca komen-komen semua viewers yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Alright, cuaca kita sangat baik hari ini. So insya-Allah line kita insya-Allah harapnya baiklah sepanjang live kita sampai habis kan, dan okey, tak ada sangkut-sangkut. Alright. Okey, jadi ya kita ada siapa yang dah bersama-sama dengan kita ni? Kita ada Siti Azhar. Hai, Assalamualaikum Madam Safi. Waalaikumsalam. Kita ada siapa lagi? Kita ada Isha Yani. Okey, sudah pun berada bersama-sama dengan kita. Alright. Okey, jadi sementara kita nak tunggu viewers kita bersama-sama dengan kita hari ini, apa kata kita bacakan doa duha bersama-sama supaya berkat bacaan doa duha kita hari ini Allah berikan kita kebaikan, berikan kita kebahagiaan, kesejahteraan dan juga kelancaran rezeki. Okey, jom kita baca sama-sama. Okey. Alright. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu.
Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika sukar, permudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Alright, jadi kita mohon semoga kita semua diberikan kebahagiaan, kesejahteraan dan kelancaran rezeki. Alright, jadi yang sudah pun bersama-sama dengan kita pada hari ini, okey, minggu ni adalah minggu ke-8, episod yang ke-8 Pep Talk with Madam Safi. Jadi yang bersama-sama dengan kita sekarang kan, say hi sikit pada saya, kita nak tengok siapa yang dah bersama-sama dengan kita. Alright, kita ada siapa tu? Kita ada Kuswadi Khalid. Hai Madam. Hai Kuswadi. Apa khabar? Sihat? Alright, kita ada Siti Azhar. Okey. So yang dah bersama-sama dengan kita, cuba komen hai sikit dekat saya. Komen sikit ataupun mungkin boleh bagi emoji yang comel-comel. Okey. Alright. Farisha Irdayu kata amin, insya-Allah. Wardah Wawa, hai Wawa. Waalaikumsalam Madam. Alright. Hai Puan Safi, hai Puan Sharina Hasnul. Hai. Alice Kiroro is watching. Okey, terima kasih Puan Siti Azhar bagi saya love yang comel sangat. Alright. Kita ada siapa lagi yang tengah menonton kita sekarang ni? Okey. Alright. Okey, mungkin ada antara viewers kita yang pertama kali menyaksikan Pep Talk with Madam Safi. Ia merupakan sesi live FB bersama dengan alumni yang terpilih. Kita nak borak-borak, kita nak cerita-cerita sikit mungkin tentang motivasi dan juga pengalaman hidup yang boleh memberi inspirasi kepada kita semua. Okey? Okey, so kita ada siapa lagi? Hai Madam Safi, hai Isyayani, hai Fuad Madnur, hai Madam Safi, hai Fuad. Okey, kita ada siapa lagi? Hazwan Taharim hadir Madam Safi. Hai Hazwan. Jihan Nuria, Assalamualaikum salam. Apa khabar? Sihat? Alright, okey, terima kasih kerana bersama-sama dengan Pep Talk with Madam Safi. Alright. Okay, so minggu ni kita nak bawakan tajuk From Hobby to Rezeki. Macam mana tu? Okay, nanti kita sembang-sembangkan bersama dengan kita punya alumni yang sangat cantik manis orangnya. Kalau tengok rupanya kan, memang tertawan lah kan. Walaupun kita ni perempuan, tengok memang cantik sangat orangnya. Alright, okay, kita ada siapa lagi? Okay, terima kasih kerana menonton Pep Talk with Madam Safi. Alright. Jadi yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini, jangan lupa untuk like, komen dan share kepada ramai-ramai orang supaya apa yang kita nak kongsikan ni boleh memberi manfaat kepada ramai orang dekat luar sana. So kita ada lagi pertambahan viewers. Hai Aida, hai Hairul Ali. Terima kasih kerana menyaksikan Pep Talk with Madam Safi. Alright, okay. Mungkin kalau ada sesiapa yang nak bertanya ataupun nak bagi pendapat, boleh komen dekat ruang komen. InsyaAllah kalau ada masa mengizinkan, saya akan bacakanlah soalan-soalan anda semua. Alright. Okay, siapa lagi ni? Muhammad Hendra is watching. Hai Hendra, apa khabar? Assalamualaikum salam Hairul Ali. Okay, alright. Okay, jom kita mulakan ya. Okay, so kita dah ramai viewers yang bersama dengan kita. Alright, so pandemik COVID-19 lah memaksa kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang ternyata memberi kesan kepada ekonomi rakyat apabila ramai yang terjejas sumber pendapatannya. Walau bagaimanapun, ada yang bijaklah mengambil peluang dengan menjadikan minat ataupun hobi untuk menjana pendapatan sepanjang tempoh PKP ni. Alright, realitinya ada beberapa minat ataupun hobi yang boleh dimanfaatkan lah untuk menjana pendapatan lumayan kan, walaupun sekadar dilakukan pada masa lapang. Alright. Jadi pada era teknologi yang mungkin semakin berkembang ni, ada macam-macam lah
platform yang boleh kita gunakan untuk menjana pendapatan. Ramailah anak-anak muda kita ni gemar menggunakan aplikasi dan saluran media sosial untuk berkongsi cerita atau memaparkan gaya hidup mereka kan. Jadi mungkin ada juga YouTuber yang boleh menjana pendapatan lumayan daripada minat terhadap penggunaan teknologi sekarang ni. Okey, dan kita tengok musim PKP yang mencabar juga yang telah membuktikanlah dalam kalangan kita ni yang dapat mengasah bakat kan, daripada minat memasak untuk rezeki, untuk keluarga, ada yang mampu menjana pendapatan, memperolehi jualan lumayan hasil daripada masakan mereka kan. Pendek kata macam-macam lah hobi yang boleh kita jadikan sebagai sumber untuk menambah pendapatan. Alright, jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Nurul Ain Zulkifli. Untuk turut bersama-sama dengan kita nak cedok inspirasi yang dilakukan oleh Ain daripada hobi kini menjana pendapatan yang lumayan. Dipersilakan Ain. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, terima kasih Ain kerana sudi meluangkan masa pada pagi ini kan. Ain apa khabar, sihat? Alhamdulillah, sihat walafiat. Madam pula apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Makin sihat ni PKP kan. Berapa lama duduk rumah hari tu memang bertambah-tambah sihat lah. Alright. Okey, macam biasalah Ain. Kita nak berkenal-kenalan lah dulu kan. Sebelum kita nak cerita lebih jauh kan. Mungkin boleh Ain boleh ceritakan sedikit latar belakang Ain. Okey, boleh. Nama saya Nurul Ain binti Zulkifli dan saya lahir dekat Johor Bahru. Tapi dah bermasa tahun lah, selama 17 tahun dekat Melaka ni. Okey. Bermasa dekat Melaka ni kenapa pindah? Ikut family ke macam mana Ain? Betul, ikut family. Okey. Saya alumni tahun 2006 hingga 2008. 2006 hingga 2008. Kira lama dah Ain grad daripada College Rista waktu tu? Betul, College Rista. Okey, kita nak tahulah daripada mana Ain dapat tahu ni pasal College Risda ni. Macam mana Ain boleh terbuka hati nak memilih UCAM, nak jadi mahasiswa College Risda. Waktu tu bukan UCAM lagi kita masih lagi College Risda lagi 2014 baru kita upgrade kepada College Universiti Agroscience Malaysia. Boleh Ain kongsikan sikit? Okey, boleh Madam. Kisahnya macam lepas dapat result SPM tu macam biasalah, macam-macam tempat yang kita mohon kan. Kemudian saya dapatlah satu KU ni dekat Selangor. Dah buat persiapan nak pergi tapi akhirnya tak pergi. Tapi saya tak ingatlah kenapa saya tak pergi kan. Lepas tu niat belajar tu memang ada. Kemudian dulu kan tak ada gadget, baca surat khabar kan. So abah dia nampak ada keratan rentas dalam surat khabar College Risda ni. Jadi abah isilah daftar borang tu kan. Dia tulis, dia hantar kat College Risda. Kemudian dapat permohonan tersebut diterima. Jadi saya pun okey lah. Tapi seminggu sebelum nak daftar tu, abah kata jom kita pergi tengok college tu. Sebab dekat Melaka juga kan College Risda tu. Bila dah masuk kawasan air Pakwas tu tengok macam alamak, kawasan kampung je kan. Kawasan betul kan. Dalam hati, ya ke nak masuk ke aku kat College Vista ni? Tapi dah beberapa hari tu sebelum nak daftar tu dah decide, okeylah pergilah juga kan. Tak kisahlah, janji sebab nak belajar je kan, niat nak belajar kan. Tu jadilah student College Vista tahun 2006 sampai 2008. Okey, tapi sebenarnya Ain kan kedudukan College Risda dekat kawasan kampung yang dikelilingi oleh bukit bukau, persekitaran yang hijau sebenarnya adalah sangat kondusif. Bila Ain dah study dekat College Risda, apa perasaan walaupun pada awalnya Ain fikir alamak dekat kawasan kampung tak boleh dah jadi uptown girl kat sini kan. So macam mana? Saya tak adalah cerewet sangat tapi bila dah belajar kat sana dia rasa macam tenang lah sebab tak adalah kebisingan kan. Kalau macam kat bandar tu rasa bising kereta, bunyi kereta apa kan. Kalau kat situ kawasan dia macam sunyi kan, macam okey lah, tenang lah, tak adalah sibuk nak tengok kat luar lah apa yang jadi semua tu. Duduk dan diam je kat college tu. Okey. Saya nak bacakan lah, ada ramai yang okey, hai Ain kata Madam Siti Azhar, hai Ain kata Madam Farahwani, Wardah Wawa pun kata hai sis Ain. Okey. Farahwani kata brownies Ain sedap. Tengok tu dah ada dah
testimoni kat sini. Alright? Okay. Fazli Rahman kata, "Hi founder, kena stay dalam live ni. Maybe ada giveaway ke founder nak bagi kan?" Tengok macam mana. Tengok sampai habis kita punya live kita. Alright? Alright. Okay. Kepada alumni yang mempunyai produk atau perniagaan, boleh hubungi admin Okay. Siapa alumni College Rizal ataupun College Universiti Agroscience Malaysia, kalau you all ni adalah peniaga ataupun founder apa-apa saja produk, boleh contact admin kami. Okay, kita boleh sama-sama promotekan dan mungkin kita boleh ketengahkan alumni-alumni yang sedang orang kata sedang giat berniaga ni. Alright. Okay. Kemudian kita ada siapa? Wan Madiha, Wan Halim. Hai Wan Madiha. Okey, saya dah cuba banyak kali produk dari founder ni. Brownies, biskut raya, kek batik, cheesecake, semua sedap dan premium. Tengok ni kita dah ada testimoni. Testimoni daripada apa orang kata pelanggan tetap Ain kan. Okey Ain, kita nak sambung balik lah. Lepas habis belajar kan, mungkin Ain boleh ceritakan apa yang Ain lakukan habis belajar tu Ain. Okey, mula-mula saya ni sejenis orang yang tak kerti nak duduk diam tau madam. Lepas tu bila setiap kali cuti SEM, mesti saya akan kerja. Saya selalu kerja dekat kedai makan kawan saya dekat Bukit Katil. Macam kalau kelas tu habis hari Khamis petang tu saya dah balik, saya dah kerja dah sampai hari Sabtu lah saya kerja dekat kedai dia. Kita dapat menimba ilmu, dapat jumpa orang, macam-macam orang kan. Dapat confidentkan diri kita bila jumpa dengan orang kan. Betul. Lepas tu dah lama-lama tu saya bantu pula dalam dapur pula sampailah saya habis belajar. Dah habis belajar tu saya dapat kerja di kawasan pusat rekreasi di kawasan sebagai admin kerani lah. Lebih kurang 4 tahun jugalah saya kerja. Mak saya dia buka restoran, jadi saya berhenti, saya tolong mak dekat restoran. Kat mana restoran tu Ain? Sampai sekarang masih ada lagi ke? Kita dah tutup dah. Sebab sekarang ni nak cari pekerja ni macam memang susah sikit kan. Orang ni main-main kerja kan. Jadi decide tutup, kita buat catering je. Okay. Catering tu kita orang buat dekat IPK dengan hospital lah selalunya. Jadi based on tempahan kan? Ya, betul. Alright. Kadang ada hari-hari, kadang seminggu 2 kali ke gitulah. Tapi alhamdulillah lah rezeki still ada kan. Betul. Rezeki tu sentiasa ada kan. Alright Ain, bila kita cerita pasal hobi ni kan, kalau ikutkanlah tujuan hobi ni adalah untuk memenuhi minat dan mendapatkan keseronokan kan, bukan mendapat pulangan. Tapi persepsi terhadap hobi ni sudah pun berubah bila hobi tu kalau kita lakukan dengan tekun, ia boleh menjana pendapatan yang lumayan kan. Apa komen Ain tentang hobi yang boleh menjana pendapatan? Betul tu madam, kalau hobi tu boleh dijadikan income untuk diri kita, why not kalau kita invest sedikit supaya dapat pulangan dan income yang lebih. Betul. Sama kita boleh dapat pengalaman baru dan ilmu yang baru dalam hobi kita yang sebelum ni mungkin kita tak tahu kan. Kita boleh explore kan, macam-macam hobi yang kita boleh jana income tau madam. Betul. Okey, ada komen ataupun pertanyaan daripada Fazli Rahman. Apa cabaran dan solution sebagai businesswoman dalam era pandemik ni? Teringin gak nak tahu? Tanya Fazli Rahman Okey, Ain boleh jawab? Cabaran dan solution masa musim pandemik, musim PKP ni musim pandemik ni ramai ramai orang yang terkesan kan, macam yang pekerja hilang kerja. Jadi diorang ni pun ada membuat baking tau. Jadi cabarannya adalah kita kena bersaing dengan diorang tau. Dalam jadi sebabnya ramai orang yang buat orang kata yang mungkin disebabkan oleh diberhentikan kerja ataupun dibayar separuh gaji, mengambil kesempatan dan peluang untuk baking juga kan. Jadi kena banyak persaingan lah sekarang Ain betul tu madam. Banyak persaingan kat luar sekarang ni dalam musim pandemik ni kan. Itulah dengan makanan lah diorang boleh buat income sebenarnya dalam musim pandemik ni.
Okey, betul-betul. Okey, balik-balik pada hobi tadi kan. Macam-macam Ain kan. Apa hobi yang Ain gemar lakukan sehingga boleh menjana pendapatan yang lumayan ni Ain? Pendapatan tambahan. Sebelum ni saya tak pernah pula ada hobi. Tak pernah? Sebab tak konsisten dalam sesuatu perkara tau. Okey. Tapi bila dah mula start baking ni dia lain macam tau. Macam-macam Aha. kita nak tahu, nak explore lagi kan. Peralatan dia, apa kegunaan peralatan dia, bahan dia, kegunaannya. Semua jadi nak tahu lebih mendalam berkenaan baking ni lah. Itu yang decide dari hanya nak ambil tahu kenapa aku tak buat bisnes dengan pendapatan hobi baru ni kan, betul tak? Betul. Bermulanya lah proses membaking tersebut slow-slow. Saya mula dengan macam mana saya boleh terjebak lah kan. Masa saya mengandung yang pertama tu, saya macam menggidam lah dekat brownies makcik saya. Tak pernah makan kan, tak pernah rasa brownies ni, selalu makan kek je. Famous sangat pasal brownies ni agaknya. Lepas tu makcik tu buatkan bila saya rasa sedapnya kan. Sedapnya rasa ciwi-ciwi, sedap lah makan. Lepas 4-5 bulan saya lepas bersalin tu, cubalah minta resepi dekat makcik nak buat brownies ni. Dia buat bagi orang lain rasa, kawan-kawan kan, family. Orang kata sedap kan. Sedap. Tu yang start orang tanya, Ain berapa ringgit satu bekas ni? Bekas yang besar. Tu yang lagi semangat bila orang dah tanya harga tu kan, macam boleh lah buat bisnes ni. Jadi buat kek tu ada untuk bisnes. Okey. Kiranya ada ke inspirasi daripada sesiapa? Yang mungkin daripada chef TV ke ataupun mungkin daripada Astro kan dia cerita orang contohnya seperti Anna Olsen chef tu ke, ada ke yang memberi, mungkin Ain boleh nak terbayang okey nak jadi macam siapa-siapa chef TV ke apa benda ke kan? Inspirasi saya dari makcik saya lah yang bagi resepi brownies tu sebenarnya. Yang bagi Ain rasa waktu mengandung tu. Betul lah, dia lah buatkan macam terdetiknya dalam hati ni nak buat kek. Minat nak baking tu yang lepas tu barulah start nak tengok rancangan masakan seperti macam MasterChef ke apa kan. Okey, mungkin makcik, kalau makcik Ain sedang mendengar kita sekarang kan, mesti dia rasa bangga kan daripada pelawaan dia untuk Ain rasa brownies makan, nak memenuhi ke orang kata mengidam Ain waktu mengandung tu kan, dah berjaya jadikan sumber pendapatan tambahan kepada Ain kan. Alright. Okey, macam mana? Okey, kita tahu Ain minat baking tu lepas rasa brownies yang sedap, nak cuba-cuba, bila cuba jadi tu, bila orang komen sedap, kita rasa terinspirasi kan nak buat. Okey, jadi sebenarnya macam mana boleh terdetik nak berjual tu, bila dah buat jadi terdetik nak berjualan tu macam mana tu? Ya, sejak mendapat permintaan lah. Bila orang kata sedap, kita pun rasa seronok bila dengar orang kata kita punya kek sedap kan. Yang semangat dan cuba cari resepi-resepi kek yang lain. Hanya pergi ke kelas-kelas membuat kek, serta kelas-kelas PJJ, pembelajaran jarak jauh. Okey, cerita pasal PJJ ni kan, saya adalah kan kadang tengok dekat Facebook tu ada banyak grup-grup PJJ belajar baking kan, kadang masak-masak kan sebagainya kan, nampak macam trend. Dan kalau ikutkan baking ni adalah satu aktiviti yang hands on. Maksudnya kalau kita pergi contohnya kursus daripada college community kan, ajar macam nak masak, so nak baking dan sebagainya, dia akan tunjuk cara. Tapi kalau belajar atas talian, tengok komen, baca, tengok video tu, macam mana dia berkesan tak cara belajar melalui PJJ ni Ain? Ya, betul. Sepatutnya lebih kepada hands on lah. Senang kita nak buat sekali bila ada tersilap ke dalam adunan kita boleh tanya cikgu kita sekali kan, kenapa jadi adunan macam ini. Tapi kadang-kadang kelas tu jauh kan, kita
macam tak kesampaian pula nak ke sana kan. Jadi belajar secara online, jadi tengok kat Facebook, cari kan ada PJJ, macam-macam PJJ dah sekarang ni berkenaan makan makanan ni. Lepas tu rata-rata peserta yang kawan-kawan yang ada dalam grup tu tak kena kita boleh sentiasa share idea, cadangan harga ke, cara ambil gambar juga pun boleh. Lagi berbaloi rasanya lah bila kita dalam grup tu, dia tak ada limit. Kita boleh tanya bila-bila masa saja. Okey, maksudnya ada interaksi lah antara yang belajar dan yang mengajar dan juga orang-orang lain dalam tu kan? Betul. Okey. Saya nak tanyalah, Ain ni ada keturunan keluarga yang berniaga ke? Selalunya orang yang hebat berniaga, yang pandai berniaga ni kan disebabkan oleh sejarah keluarga dia berniaga. Macam Ain macam mana? Macam saya, macam ramai jugalah ahli keluarga yang berniaga ni. Macam ramai jugalah dalam 3-4 orang makcik saya kat Johor. Dia ada yang buka restoran, ada yang jual kuih-kuih kampung dekat daripada rumah sendiri kan. Ambil tempahan order. Saya pun ada buka gerai makan. Kalau yang dekat Melaka ni, pakcik saya lah, dia satu keluarga, dia memang ada buat catering orang kahwin. So siapa nak kahwin boleh cari dia lah. Saya kahwin hari tu pun memang saya ambil catering dia. Okey, alright. Okey, jadi sebenarnya darah berniaga tu memang dah mengalir lah dalam diri Ain kan. Walaupun apa orang kata ini pertama kali lah buat Ain untuk berniaga sendiri kan. Jadi kita nak tanya lah, masa mula-mula berniaga tu kan, ada tak rasa malu ataupun tak yakin, boleh ke aku jual ni? Boleh, ada ke orang nak beli ni? Macam mana Ain? Malu tu memang ada lah kan. Sebab malu dan segan nak promote. Saya susah sikit lah nak promote dekat Facebook ni, macam segan je kan orang tengok ke tidak dalam saya punya Facebook ke ataupun mana-mana Instagram kan. Jadi saya menggunakan sumber abah dan adik-beradik serta kawan untuk promote semua. Sebab ramai baker lagi yang hebat dekat luar ni kan. Jadi segan lah nak post saya yang biasa-biasa baru-baru kan, new kan, tak yakin. Yelah. Jadi terima kasihlah kepada abah kan, adik-beradik yang lain kan yang merupakan orang kata tulang belakang Ain jugalah kan, yang apa tu menyampaikan ataupun mencari customer kan. Terima kasih abah dan juga adik-beradik Ain, saudara mara Ain. Alright. Okey, kita nak berehat sekejap Ain Okay, tapi viewers kita jangan ke mana-mana. Jom kita saksikan bingkisan yang telah kita sediakan.
Okey. Okey, Ain, kita nak sambung balik lah Ain kan. Sejak bila sebenarnya, tahun bila tu Ain mula betul-betul mula berniaga, dan siapa sebenarnya orang kuat lah yang bagi galakan, okey Ain, you can start now, boleh dah bisnes dah ni, dah boleh start dah. Siapa agaknya tulang belakang Ain yang bagi galakan pada Ain? Saya start tahun 2016 rasanya, awal tahun 2016 saya mula start sikit-sikit yang kecil-kecil je. Kemudian support daripada suami, family dan kawan-kawan juga yang bagi idea. Ain, kau buatlah kek ni macam gini. Tengok ni sekarang ni tengah viral kek macam gini. Macam gini. Start tu cari-cari idea kek apa yang nak dijual. Suami memang memainkan peranan yang penting juga kan, orang kata sokongan kan, sokongan tunggak utama kan, isteri adalah suami kan. Macam mana suami Ain punya orang kata nak bagi galakan pada Ain tu kan, apa yang kata-kata dia yang boleh Ain ambil sebagai semangat tu? Mula-mula tu dia macam, ya ke nak jual ni kan, boleh ke nak jual kan, mula-mula kan. Tapi dia sebabkan masa tu saya suri rumah lagi, tak kerja, jadi dia kata bolehlah cubalah sikit-sikit ni kan, buat yang ni, dia pun bagi idea apa yang boleh menambahkan lagi income kan, kek jenis-jenis kan, idea perbagaikan kek ataupun buat cookies ke. Lah. Dia ada tolong tak dekat rumah? Maksudnya tolong pukul telur ke? Ada? Adalah, kalau kita minta tolong dia, dia tolong lah. Kadang-kadang dia tolong pun, dia boleh tolong jagakan anak sementara kita nak buat kek kan. Suami Miss Sally. Okey, beruntung Ain. Okey. Dan suami Ain juga merupakan bekas pelajar Kolej Risda juga kan? Ya, betul. Jadi Kolej Risda menyaksikan percintaan Ain dan juga Farid kan? Ain malu-malu sekarang ni. Okey, tak apa. Alright. Kita nak tanya, Ain bertapak dengan jenama Cempaka Station kan? Jadi macam mana sebenarnya boleh dapat idea untuk namakan bisnes Ain sebagai Cempaka Station ni Ain? Mudah je. Selalu orang nak cari nama ni kadang-kadang memerlukan idea yang kreatif kan. Macam saya ada anak perempuan nama Cempaka. So dapatlah dari situ. Kiranya lah saya diberikan rezeki, saya ingin buka, saya nak buka kafe kecil lah. Jadi sesuai lah dengan Cempaka Station tu. Dijadikan stesen tu tempat orang singgah sebentar untuk cari. Okey, insyaAllah saya doakan daripada hobi menjana pendapatan tambahan, boleh buka kafe dan kembangkan lagi kafe dan ada cawangan juga nanti dekat seluruh Malaysia. InsyaAllah kita doakan. InsyaAllah. Alright, kita nak tanyalah apa antara produk-produk Ain yang Ain hasilkan sendiri daripada air tangan Ain ni? Antara produk tu banyak jugalah. Tapi yang biasanya orang order tu biasalah kan, nama pun Cempaka Station Brownies and Cookies kan. Brownies terutamanya brownies, ada red velvet cheesecake, chocolate mousse cake, dan serta pelbagai jenis cookies lah. Okey. Jadi cookies bukan hanya brownies, cookies pun ada dan cookies ni ada macam-macam jenis kan Ain nak hasilkan? Betul-betul cookies. Okey, macam mana sambutan orang ramai terhadap produk kek dan juga cookies yang Ain hasilkan ni? So far Alhamdulillah dah ada pun regular customer yang Alhamdulillah. yang selalu repeat order, yang selalu kadang-kadang 2 minggu sekali, Ain ada tak cookies ni, Ain ada tak kek ni, ada buka bila open order kan. Kadang-kadang saya setiap 2 minggu saya memang open order dekat tempat kerja, tempat abah ke ataupun akak saya kan. Diorang pun selalu kadang cari regular customer ni, memang akan carilah. So selalunya memang tak menantangan lah, kita pun bekerja kan. Kena pandai lah bagi masa tu. Betul. Kita semua kerja baru kita start buat kek tu. Okey, antara banyak-banyaklah produk Ain yang Ain hasilkan kan. Apa antara produk yang best selling lah orang kata, yang memang orang nanti-nanti kan ni Ain? Of course lah, brownies. Brownies, okey. Kemudian adalah kek double heaven chocolate cheese, ada chocolate moist cake dengan ada cheese, ada
chocolate ganache, kemudian saya ada chocolate chip, Cookies. cookies, cornflakes, Okey. chip dengan tart cube nanas. Tart cube nanas ni pun ramai peminat dia. Sedap, tak macam biasa dia orang makan. Jadi sedap lah. Nak try boleh try. Okey, jadi sesiapa viewers kita yang sedang menyaksikan ni, jangan lupa boleh je contact admin kalau tak dapat nak hubungi Ain ni kan. Boleh check FB Ain adalah Ain Zulkifli, betul? Betul. Kalau tak dapat boleh contact admin, jangan risau. Okey. Boleh rasa kesedapan orang kata produk daripada air tangan Ain sendiri. Memang kita tak nafikanlah dekat UCAM ni memang produk Ain memang sentiasa mendapat sambutan. Kadang-kadang kita event-event majlis dan sebagainya, kita akan tempah daripada Ain, brownies, cake dan sebagainya. Memang best. Alright, dan saya pun hari Isnin, jangan lupa Ain, hari Isnin saya nak 4 jenis kek yang saya order tu. Alright. Okey. So kita nak tanyalah sepanjang berjualan dan berniaga ni kan Ain, ada tak pengalaman pahit lah dalam perniagaan yang mungkin datang daripada customer ataupun daripada kita sendiri ataupun mungkin dari faktor-faktor lain Ain? Tu biasalah macam first time kalau kita start baking tu tak semuanya indah, tak semuanya jadi kan. Dan 2-3 kali try barulah jadi kek tersebut kan. Lepas tu pernah jugalah kek terjatuh sehari pagi ni nak hantar ni dekat customer nak bertunang pula tu. Angkat je kotak tu, ya Allah dah terjatuh pula brownies. Ya Allah. Apa perasaan masa tu? Nak kata sedih, sedih tapi tahan je lah. Nak kata marah pun, marah diri sendiri je lah, salah diri sendiri kan. Yelah betul-betul. Tapi cuak juga tu, mesti cuak kan nak kena hantar esok pagi. Lepas tu nasib baik memang bahan memang dah ada lebih kan. Jadi kita buat je lah malam tu juga, overtime lah kiranya. Oh gitu. Okay, tak apalah. Tapi sebenarnya semua pengalaman pahit itulah yang mematangkan Ain ataupun yang improve dan mengingatkan Ain supaya lebih berhati-hati lagi kan. Jadi sebenarnya kita tak bolehlah nak salahkan pengalaman pahit kita dalam hidup kita ni kan. Sebenarnya apa yang berlaku, sama ada yang manis ataupun yang pahit, semuanya adalah baik untuk diri kita. Semuanya adalah dengan izin Allah kan. Jadi kalau yang tak baik itu sebenarnya dia adalah untuk memberi pengajaran kepada kita, untuk menguji kesabaran kita, untuk mengangkat darjat kita kan. Jadi kita terima dengan hati yang terbuka, berlapang dada atas apa-apa saja yang Allah tetapkan untuk kita kan. Kalau orang kata kalau dah rezeki memang tak ke mana kan. Alright, kita nak baca sikit komen lah daripada viewers kita. Fazli Rahman tanya, disebabkan Kak Ain dah dalam dunia bakery ni kan, apa pandangan Kak Ain untuk industri bakery ni dalam negara kita? Macam mana tu Ain? Saya rasa lah kalau pandangan saya, bakery ni sekarang dalam zaman yang musim pandemik sekarang ni, memang orang cari-cari, memang ramai orang nak buka kan? Jadi supplier bakery sendiri, dia nak apa? Nak buat kek juga, nak jual kek juga, sebab itu adalah sumber kewangan diorang. Mana-mana pesan je kan. Jadi memang banyaklah persaingan dalam dunia ni, dalam Malaysia ni, berkenaan bakery ni. Tapi orang kata kan kek, kek, brownies, cookies semua ni kan sebenarnya adalah orang kata sumber kebahagiaan kan. Bila masuk mulut terasa happy je kan. Sebenarnya Ain memberi kebahagiaan kepada orang yang mencubanya juga kan. Saya suka buat, saya jarang makan tapi saya suka buat dan saya suka bagi kawan-kawan yang rasa. Suka kawan. Moga bertambah-tambah rezeki Ain. Okey, kita nak baca lagi. Okey. Kata Syah Zulkifli, Ain punya. Ain ni memang panggilan manja Ain ke? Tak adalah Ain je, hanya sekadar nama. Tulis di ejaan je lah. Okey. Ain punya biskut, kek semua sedap, kata Syah Zulkifli. Okey. Wan Madiha Wan Halim kata, brownies is my favourite. Tengok tu. Ini adalah customer tetapnya Okey. Fazli Rahmat, okey, giveaway brownies. Alright. Okey. Amin Hadari kata nak order brownies jangan lupa. Okey. Buat semua viewers yang sedang menyaksikan, kita boleh open order sesiapa yang nak
order kek ke ataupun brownies ataupun cookies, boleh hubungi Ain lepas ni dalam boleh je dalam komen ni pun boleh komen jugalah, kita buka peluang, mana tahu kan rezeki Ain hari ni mencurah-curah, ada ramai yang order melalui kita punya FB live ni. Okey, macam Edika Fahmi kata macam order saya je tu. Kek yang jatuh tu. Oh ya ke? Oh, waktu tu Edika nak kahwin, nak bertunang ya? Ya, betul. Alright. Dapat sempat disiapkan jugalah kan Edi. Kan kalau tak tunang Edi kan time tu kan. Alright. Okey, kata Jihan Nuria, tahniah Ain, order kat Ain. Okey, jangan lupa siapa nak order boleh roja Ain terus. Okey. Alright. Kita nak tanyalah. Okey. Ain setuju tak dengan pernyataan ni? Bekerja makan gaji, pendapatan kita limited. Tapi kalau berniaga, pendapatan kita unlimited. Ain setuju tak? Mungkin Ain boleh komen sikit kat situ? Macam mana nak kata tak setuju punya, nak kata setuju punya. Itu pada pandangan saya lah kan. Sebab kalau kita bekerja makan gaji, kita dah ada fixed income, betul tak? Betul. Cuma kita tak puas lah sebab fixed income tu hanya sama je, jadi kita terhad nak beli belah macam lebih daripada biasa pun macam susah kan, nak kena fikir berkali kan. Tapi jadi peniaga, income tu fleksibel, ada naik turun, tapi normal lah orang meniaga kan memang ada naik turun betul tu. Lain pula kalau berniaga produk-produk yang memang selalu tinggi demand, memang income dia 10 puluhan ribu lah sebulan kan. Betul. Tak lah berniaga macam itu kan. Kita tengok macam musim pandemik sekarang ni, banyak terkesan disebabkan COVID ni, terutamanya penjaja. Betul. Makan kan, terpaksa jadi diorang macam mana diorang nak bayar komitmen yang ada, yang memang dah ada komitmen tu kan. Diorang pun buat delivery, tapi income tu berkurang lah daripada sebelum COVID ada ni. Jelah tak salah pun jika kita bekerja makan gaji, sambil tu kita berniaga juga. Kita pun selalu juga dengar word ni 9/10 kunci rezeki adalah dengan berniaga. Betul. Kita kena buka gerai baru boleh berniaga. Kita boleh jadi ejen ataupun dropship hanya daripada rumah saja. Kita hanya buat kan. Sikit-sikit pun insyaAllah adalah rezekinya. Tapi usaha tu penting. Ikhtiar juga. Betul. Saya ada pernah live terbaca, dan ada juga yang waktu kita live dengan alumni sebelum ni menyatakan bila kita nak berniaga ni sebenarnya benda yang paling penting adalah ilmu kita kan. Ilmu nak berniaga ni kan. Kalau ikutkan musim pandemik ni kita tengok ada yang terjejas pendapatan kan. Jadi sebenarnya kalau kita bijak mengambil peluang, kita gali ilmu, kita sebenarnya contohnya kita ada banyak platform sekarang ni. Kita ada Facebook, kita ada IG, kita ada TikTok, kita ada Twitter dan sebagainya kan. Sebenarnya itu adalah antara platform untuk marketing. Okay, itu orang kata berniaga ni bukan hanya sekadar marketing, ada banyak lagi ilmu-ilmu. Jadi ilmu-ilmu itulah yang kita nak kena dalami supaya bukan kita hanya sekadar menjana pendapatan, tapi boleh jadi kaya raya dan bantu ramai lagi orang dekat luar sana kan. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Saya nak tanyalah kan, Ain ni bekerja dekat UCAM kan, pada masa yang sama juga kena uruskan anak, suami lagi kan. Macam mana Ain bahagikan masa ni, bekerja tetap, baking dan urus anak-anak, macam mana tu? Bila ada anak-anak kecil ni, yang anak yang masih kecil ni, agak payah jugalah nak kawal. Cakap jangan lagi dia buat, betul tak? Betul. Tapi kenalah kita communicate lah dengan family ke, dengan suami kan, minta dia tolong jagakan anak kan, supaya kita pun mudah juga kan, tak adalah kita ni jadi hijau pula kan. Jadi kek tu pun kan jadi tak sedap pula kan kalau marah-marah buat kek. Ya. Untuk baking pula selalu jika macam kalau saya ada dapat order, saya akan siapkan untuk esoknya sebab saya bekerja kan, dapat order pada hari bekerja, saya akan siapkan bahan-bahannya, selepas balik kerja tu siap keluarkan barang, kemudian lepas isyak tu saya akan start lah baking
Mhm. Sampai 2-3 pagi jugalah, tapi tak apalah sebab minat nak buat kan. Tak kisah pun penat pun tak kisahlah kan. Janji minat tu dapat juga jana income kan. Alhamdulillah Mhm. lah. Betul, yang paling penting sebenarnya minat. Kalau kita tak minat, memang tak jadi ke mana, tak ke mana lah kan. Yang penting minat. Minat tu, bila kita minat, kita boleh buat sesuatu dengan bersungguh-sungguh tanpa mengeluh kan. Betul tu Maida. Alright, kita nak bacakan komen ataupun pertanyaan daripada viewers kita. Alright. Okay, kita ada Wardah Wawa. Sis Ain, produk Sis Ain dipromot di kawasan mana dan bagaimana cara untuk customer yang jauh nak dapatkan produk Sis Ain? Boleh post atau sebaliknya? Okay, kita ada customer mungkin daripada jauh Wardah Wawa daripada mana ni? Mungkin boleh komen kat bawah Wardah Wawa daripada mana? Kita tunggu jawapan Ain. Ain macam mana Ain kalau yang nak order daripada jauh tu? Biasanya saya buat area Melaka je lah kan. Tapi kalau macam hari kerja tu memang saya akan buat area kawasan dekat rumah saya ataupun dekat tempat kerja Alur Gajah dan Masjid Tanah. Kalau macam tu bolehlah saya ambil jauh sikit dekat kawasan bandar sana kan. Tapi kalau jauh keluar daripada Melaka ni saya tak yakin nak post sebab saya takut kalau post kuih ataupun biskut tu hancur kan. Jadi macam customer walaupun dia kata tak apa kan, tapi macam tak puas hati. Kita sendiri yang tak puas hati sebab kuih tu hancur, kek tu tak cantik kan. Macam tu lah. Jadi kalau nak juga Wawa balik Melaka lah. Kalau rindu dekat Ain, rindu dekat kawan-kawan dekat UCAM ni, bolehlah kan balik Melaka nanti bila habis PKP nanti. Alright, kita ada siapa? Kita ada NMK Kid Rock Hassan katanya, apakah rahsia Ain kekal langsing? Cia. Ni nak jawab ke apa ni? Kekal langsing. Tak ada rahsia pun. Makan-makan je macam biasa. Tak tahu lah. Orang kata rahsia mana boleh bagi tahu kan? Alright. Okay. Kita tengok Siti Azagani kata, betul Ain, rezeki dengan berniaga kena bijak ambil peluang jana income pendapatan. Betul. Tadi Ain ada cakap kalau bekerja tetap kita ada gaji yang tetap, kita ada fix gaji kan. Tapi kalau berniaga ni dia tak ada, kalau dia bergantung juga kan. Kalau kita usaha lebih dapat lebih. Okey, tapi sebenarnya kalau bekerja sambil berniaga itu ekstra sebenarnya kan. Kita ada gaji tetap, kita ada pendapatan. Jadi kita boleh insya-Allah bolehlah orang kata boleh bantu ekonomi keluarga kan. In fact kita boleh bantu lagi orang lain mungkin yang nak jadi dropship dan sebagainya. Kita bantu orang lain juga melalui kemahiran dan juga hobi yang boleh menjana pendapatan ni. Alright. Kita nak tengok lagi. Okey, itulah tu kan kata Syah Zulkifli nak tahu jugalah macam mana Sis Ain kekal langsing tapi buat kek cookie semua. Selalunya orang kalau saya lah kan, saya tak pandai baking, tak pandai masak sangat, okey. Tapi kalau saya lah yang tukang baking, yang tukang masak, 10 saya buat, 5 akan masuk mulut. Ain macam mana boleh kekal langsing ni ada orang nak tanya ni saya sama juga bila saya buat cookies, contohnya cookies kan, dah bakar tu keluar daripada oven, mesti nak rasa juga. Kita rasa tu bukan sebab nak makan, tapi rasa sebab dah masak ke, dah betul-betul masak ke tidak. Itu jugalah. Disebabkan macam puasa hari tu saya dapat tempahan yang agak banyak lah. Masa tu saya buat seorang, jadi masa makan tu sebab bulan puasa kita hanya berbuka puasa je, makan time buka puasa je. Jadi memang time lepas tu memang saya tak makan sebab dah menghadap kikis je. Sebab tu lah bulan puasa tu memang drop, berat badan saya memang drop lah. Yelah betul puasa kan. Alright, kita tengok bacaan. Okey, mana komen Cik Farid ni? Itulah Cik Farid, suami kesayangan mungkin tengah menyaksikan daripada rumah. Okey, boleh direct tanya je. Alright, saya dari Kuala Lumpur, dulu duduk kat Melaka, memang selalu order dengan Sis Ain. Sekarang dah duduk jauh, tak dapat rasa teringin nak rasa tu kan. Tapi kalau Wardah Wawa tengah pregnant ni, memang wajib ni Ain kena penuhi permintaan Wardah Wawa ni kalau dia mengandung.
Oh, okay, no problem Wawa. Okey, Mira Zulkifli kata betul. Susah post makanan tu orang dekat kucing tak dapat try makan kat ni. Oh, kesiannya orang kucing. Okey. Mana tahu kan nanti ada apa? Ada cara yang lebih baik untuk kita bagi orang-orang seluruh Malaysia rasa cookies ataupun brownies Ain ni ya. Mungkin mana tahu kan kita doalah yang terbaik untuk Ain nanti. Alright, saya okey, sekejap ya. Ikin Rais kata terbaik sis Ain, cookies, brownies semua sedap-sedap. Okey. Wah, cakap Ain bake brownies, maintain cantik. Betul, Ain maintain cantik. Rosliza Wati Othman kata good, very good. Alright, okey. Seterusnya saya nak tanya jugalah kan, kalau kita tengok kan musim PKP ni menyaksikan ramai lah yang mengambil peluang bercucuk tanam lah, yang buat hobi berkebun, menjahit, memasak dan sebagainya kan. Dan ada segelintir yang mampu menjana pendapatan daripada hasil hobi mereka kan. Jadi macam mana Ain melihat lah PKP ni sebagai peluang terbaik untuk mengasah bakat berniaga, dan macam mana pula Ain melihat hobi yang dilakukan ni dapat membantu golongan-golongan yang terjejas pendapatan. Mungkin ada yang diberhentikan kerja, mungkin ada yang dibayar separuh gaji kan. Apa komen Ain? Musim pandemik ialah musim yang terbaik untuk mulakan dan keluarkan bakat-bakat yang tersimpan diam tu dalam diri tu. Sebab saya tengok ramai orang berniaga sejak PKP ni. Contoh, ada beberapa kawan saya kena cuti kerja tanpa gaji. Jadi nak makan apa? Komitmen tu nak bayar macam mana kan? Betul. Berniaga lah dia buat apa, peluang dia nak cari income. Dia jadi ejen satu produk makanan juga. Lagi macam pusat-pusat rekreasi. Untuk kedai makan pun dia tetap macam mana dia orang nak cari income diri sendiri kan. Betul. Itulah adalah source dia orang punya income. Main income dia orang kan. Orang pun mulakan perniagaan kecil walaupun sikit. Bila dah banyak-banyak, dah dapat benda banyak tu, alhamdulillah lah rezeki dia orang lah kan, walaupun sikit kan. Janji tak mampulah dia orang nak bayar komitmen yang ada. Betul. Dan selain tu ada juga yang dah memang sebelum ni berniaga sebelum PKP, tak boleh berniaga. Saya rasa MUA lah, makeup artist dan wedding planner. Betul. Kan, orang dah terjejas dah. Ya. Jadi pun asah bakat dengan baking lah. Sebab orang-orang yang kat sekeliling ni, orang-orang semua yang saya cakap tadi tu adalah orang yang berada kat sekeliling saya, kawan-kawan saya sendiri. Jadi memang Ain menyaksikan lah kan impact kepada kawan-kawan terdekat kan daripada PKP ni kan. Selain tu kepada golongan yang minat menjahit pula, ada yang sekadar menjadikan hobi. Tapi diorang start pandemik ni, diorang mula menerima tempahan menghasilkan baju untuk jana income diorang sendiri. Betul. Mana yang ada taman tu pula, diorang boleh sediakan batas-batas kecil untuk bercucuk tanam. Ada pula yang lebih kreatif, buat mini kebun di balkoni rumah. Okey. Saya sebenarnya ada orang datang rumah ni. Tak apa, kita teruskan. Itulah tu. Okey, tak apa. Alright. Kita bacakan komen. Okey, ada tak kata Siti Azhar Ghani, ada tak kenangan manis ke ataupun kenangan pahit ke yang tak boleh dilupakan sepanjang Ain terlibat dengan bisnes ni Ain? Kenangan pahit tu rasa macam dah cerita tadi kan yang awal-awal tu. Betul. Kenangan manis pula? Kenangan manis ni rasa seronok dapat buat ikut permintaan orang, dan bila ada orang dapat buat permintaan yang banyak, dapat order yang banyak. Kenangan manis tu lah, walaupun penat tapi saya suka. Okey, sekejap ya Ain sekejap. Alright, tak apa, kita teruskan. Okey, soalan seterusnya saya nak tanyalah, diploma pengurusan perniagaan di UCAM kan Ain ambil DPP merupakan satu tiket untuk Ain menyelahkan bakat Ain dalam bidang perniagaan kan. Jadi sepanjanglah bergelar mahasiswa di Kolej Swasta, bagaimana Ain melihat Kolej Swasta ni sebagai sebuah IPTS yang berjaya membentuk siapa diri Ain sekarang? Daripada ilmu yang kita belajar dan praktikal,
sepanjang saya diploma 3 tahun dulu, kena membuka minda dan mata saya untuk ceburi bidang niaga kecil-kecilan ni. Okey. Saya nampak peluang itu boleh maju lagi ke depan dengan apa yang saya belajar. Jadi contohnya dari adik keluarga sendirilah yang berniaga. Jadi saya guna peluang apa yang dipelajari itu sebaiknya. Okey, baik. Alright. Ain kan sepanjang jadi pelajar dekat College Risda kan, Ain menyaksikan lah kan proses penaik tarafan kampus kita kan. Jadi nak tanyalah apa pendapat Ain tentang perubahan College Risda kepada UCAM, beza dulu dan sekarang. Wah, amazing lah UCAM sekarang dan naik taraf kan daripada Polista ke UCAM. Kalau ikutkan zaman saya dulu Polista hanya ada 6 program je, 3 sijil, 3 diploma. Tapi sekarang yang saya tahu dah ada 20 program yang dah tiraf pula tu kan MPA. Betul. Ada sertifikat diorang. Ada asasi, diploma, degree dan master. Lagi sekarang dah naik taraf kepada UCAM. Kalau zaman saya bangunan semua bangunan lama, walaupun bangunan lama tapi dia orang okey lagi bagi saya, terbaik bagi saya masa tu. Sama kelas dulu pun kita guna apa tu, tulis guna plastik, yang kertas plastik tu kan. Tapi sekarang OHP. Tapi bila dah sekarang ni, bila dah tengok, dah pergi UCAM sendiri, makin cantik. Ada banyak bangunan yang dah naik, asrama pun ada asrama baru. Jadi seronok lah tengok berkembangnya UCAM ni dengan staf yang baik, pensyarah pun baik juga. Okey, soalan terakhir. Kita nak tanya soalan terakhir kan. Kenapa UCAM ni perlu menjadi destinasi pengajian kepada adik-adik yang mungkin sedang tengah mencari-cari tempat nak sambung belajar kan? Komen Ain ataupun macam mana kenapa UCAM perlu dipilih, perlu menjadi pilihan adik-adik? Okey, mana-mana adik-adik yang belum dapat lagi tempat belajar, yang masih cari lagi tempat belajar, bolehlah cuba mohon dekat UCAM. Sebab apa? UCAM adalah antara IPTS dengan yuran pengajian yang rendah. Fasiliti dan kemudahan pun semakin baik. Daripada zaman dulu pun saya dah baik, sekarang lagi baik. Kemudian dengan pensyarah juga yang baik, yang boleh toleransi. Sekarang pun saya jumpa lagi pensyarah yang mengajar saya juga. Pasti okey lagi, baik lagi. Okey, baik. Alright. Sebelum mengundurkan diri kan lah, mungkin ada kata-kata akhir daripada Ain kepada semua penonton yang masih lagi bersama-sama dengan kita hari ini, kepada mereka yang nak jadikan hobi sebagai sumber bagi menjadi pendapatan. Okey, kepada semua yang masih mendengar lagi, mana-mana yang ada hobi yang rasa boleh menjadi pendapatan, bolehlah explore lagi mendalam hobi-hobi korang tu supaya hobi tu boleh mendatangkan duit untuk korang. Boleh jadikan side income untuk korang. Takkan rugi punya kalau ada hobi kepada sesuatu benda ni tau. Jana income tu, lagi-lagi zaman-zaman musim-musim pandemik ni kan. Betul. Okey, dah banyak kan kita borak-borakkan dengan Ain kan. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada Ain di atas kesudian hari ni kan. Hari ni hari Sabtu, kita lepak-lepak kat rumah kan. Tapi Ain orang kata sudi luangkan masa dengan kita. Jadi saya doakan agar perkongsian yang kita adakan hari ini boleh memberi inspirasi kepada ramai orang dekat luar sana untuk meningkatkan potensi diri sekaligus memberi pulangan yang lumayan. Dan juga saya mendoakan agar Ain bertambah maju di masa yang akan datang. Semoga Ain sentiasa di bawah rahmat dan kasih sayang Allah. Sekejap kita tengok ada komen daripada siapa ni kata Wardah Wawa, semoga bisnes Sis Ain terus maju dan terkenal di seluruh dunia. Amin. Kid Rock Hassan tunjuk thumbs up dekat Ain. Alright. Sama juga dengan Da Ayed pun tunjuk thumbs up. Rindu katanya ya. Alright. Okey, kemudian kita ada Salmah Atan bagi love pada kita, pada Ain. Alright. Terbaik Ain dan Madam Safi. Terima kasih. Okey, kita ada Syah Zulkifli pun kata bagi love dekat kita. Kemudian Salmah Atan, semoga Ain terus berjaya. Jadi terima kasih Ain. Kita jumpa lagi mungkin di sesi-sesi pep talk yang akan datang.
Alright. Madam dan UCAM juga kerana sudi menjemput saya untuk share bercerita tentang diri, apa yang saya buat dan hobi saya sebagai punca rezeki juga. Alright Ain, jumpa lagi Ain. Terima kasih. Bye. Okay. Jadi, untuk makluman adik-adik di luar sana, okay, pengambilan pelajar kemasukan Disember 2021 telah pun dibuka, okay. Jadi saya nak maklumkan juga UCAM kita tawarkan pakej potongan istimewa sempena kemasukan Disember 2021. Apa yang kita nak tawarkan? Kita nak bagi yuran pendaftaran kini hanya RM250 sahaja, okay. Kita ada diskaun 50%. Alright. Kemudian kita nak bagi sijil profesional eksekutif halal secara percuma yang harganya bernilai RM3,000 tapi dengan menjadi apa orang kata mahasiswa UCAM, anda akan dapat sijil profesional eksekutif secara percuma sahaja. Alright. Kemudian kita nak bagi power bank secara percuma, okey. Dan power bank ni insya-Allah you all boleh guna membantu sangat you all untuk menjalani rutin norma baru pendidikan, okey, kelas secara online. Alright. Kemudian kita nak tawarkan percuma setahun yuran pengajian program asasi sains dan asasi pengurusan perniagaan, di mana program asasi ini sebenarnya adalah merupakan satu shortcut lah kepada adik-adik untuk menyambung pengajian peringkat ijazah. Jadi program setahun ni kita nak bagi percuma je. Jadi mana nak dapatkan belajar percuma setahun kan? Nanti you all hanya perlu bayar yuran once you dah start degree nanti dekat UCAM, alright? Dan kita nak bagi tahu juga yuran asrama kita sangat-sangat rendah kalau kita kira-kira RM1.60 je sehari kan. Alright. Okey, dan kita nak juga tawarkan diskaun 20% yuran pengajian kepada alumni Kolej Trista dan UCAM dan juga lepasan Kolej Vocational. Okey, 20% tawaran yuran pengajian, okey, pengurangan yuran pengajian. Dan jika adik-adik adalah merupakan anak-anak pekebun kecil Risda, kita nak tawarkan diskaun 20% yuran pengajian. Kita nak bagi derma siswa RM2,000 bagi program ijazah sarjana muda. Jika adik-adik mendapat 3.5 pointer ke atas, kita nak bagikan one off RM2,000. Okey, dan kita nak bagi insentif RM500 dan kupon makanan kepada adik-adik yang berkelayakan. Okey. Selain daripada itu juga UCAM juga menawarkan program eksekutif, okey, untuk mereka-mereka yang nak tingkatkan lagi peluang kerjaya kan, yang dah bekerja mungkin di jabatan-jabatan kerajaan, ke swasta dan sebagainya, tapi nak tingkatkan diri, okey, nak tambah qualification dan sebagainya, mungkin nak naik pangkat dan sebagainya, kita ada program-program yang kita tawarkan secara mod sepenuh masa ataupun separuh masa. Jadi antara program yang kita nak tawarkan adalah seperti executive program in agriculture advance, plantation management advance, landscape management advance, leadership and management advance, human resource management advance dan juga program eksekutif pengurusan dan pembangunan luar bandar lanjutan. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut lagi, boleh hubungi tim kita, tim pemasaran kita. Okey, dan kepada adik-adik yang mungkin yang mencari-cari tempat untuk melanjutkan pelajaran, mungkin ada yang memohon untuk masuk ke IPTA tapi tak ada rezeki, jangan risau, UCAM semestinya adalah pilihan yang terbaik. Okey, saya tekankan UCAM adalah pilihan yang terbaik. Jadi jangan lepaskan peluang. Jom layari www.ucam.edu.my untuk sebarang pertanyaan lanjut ataupun untuk mendaftar sebagai mahasiswa UCAM, okey. Dan akhir sekali, sebelum saya mengundurkan diri, terima kasih kepada semua followers UCAM official kerana stay hingga habis live ni, dan jangan lupa untuk terus menyokong kami di live akan datang. Okey, kita jumpa lagi minggu depan setiap Sabtu jam 11 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 嗨，你们好，大家好！你们已经考了 SPM， 还在寻找大学学院，不知道在哪里找？来吧 ，UCM University College Anglo-Saxons Malaysia 大学为你们注册，属于Risda的总部，成为 UCM 你们的第一选择。
来吧，你们现在可以在线注册 www.ucam.edu.my。Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring was like on Jupiter and Mars. In other words, Kenapa sedih sangat tu? Oh, tak mendapat tempat di universiti pilihan? Jangan risau. Kami di College University Agroscience Malaysia UCAM sentiasa membuka ruang dan peluang untuk anda semua. Untuk mendaftar, layari www.ucam.edu.my. Jumpa anda di sini. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan tekan like video ini. Cantik.